dalam dunia orang kata kerjaya dan juga kaunseling. Iaitu kita punya cik penceramah kita, Cik Nur Aziza Lina binti Haji Mat Najib. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam webinar sesi kita pada pagi ini iaitu webinar Seni Memahami Bahasa Badan dalam Komunikasi. Sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, bagi merahmati webinar kita pada pagi ini, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya pada pagi ini iaitu Cik Nur Aziza Lina binti Haji Mat Najib, merupakan penceramah kita pada pagi ini. Sebelum saya bersama dengan Cik Aziz, apa khabar Cik Aziz? Sihat pagi ni? Alhamdulillah sihat dan bersemangat. Biasanya kalau kita sebagai penceramah di awal pagi ni, kadang-kadang kita tak selera nak makan tu pagi. Bagaimana pula dengan Cik Aziz? Cik Aziz? Dia pukul 10 ke, kalau saya punya talk pukul 11 ke 12 ke, pagi tu memang minum air je. Minum air je, Alhamdulillah. Harap-harapnya kita sampai 1 jam pada pagi ni. InsyaAllah. Saya nampak Cik Aziz pun bersemangat pada pagi untuk kongsikan sebanyak yang boleh dikongsikan kepada semua peserta. Saya dimaklumkan dalam webinar kita pada pagi ni dihadiri oleh rakan-rakan daripada UiTM, mungkin daripada cawangan Johor, mungkin juga daripada cawangan yang lain. Juga dihadiri oleh para kaunselor, mungkin daripada sekolah, mungkin daripada institusi dan juga agensi dalam dan luar kerajaan dan juga industri. Dan juga saya dimaklumkan juga ada juga dihadiri oleh para mahasiswa dan mahasiswi daripada UiTM, mungkin juga ada daripada universiti lain. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi pada sesi webinar Seni Memahami Bahasa Badan dalam Komunikasi. Jadi bila kita lihat kepada tajuk Cik Aziz, Seni Memahami Bahasa Badan dalam komunikasi mungkin menjadi banyak persoalan kepada rakan-rakan pada pagi ini. Mungkin ada yang tertanya juga, kalau kita faham dari segi tajuk webinar ni, kita akan terlintas dalam fikiran kita ialah body language. Betul Cik Aziz? Betul. Okey, dan juga mungkin ada yang mungkin menjadi tanya-tanya juga, bagaimana pula kalau mungkin orang kata sign language ataupun mungkin gesture kan, adakah itu sama dengan body language? Tapi tak apa, mungkin akan dikumpaskan lebih lanjut oleh Cik Aziz, dan diharapkan untuk webinar kita pada pagi ini dapat mencapai beberapa objektif yang kita peringkat awal dirancangkan. Antaranya kita akan kongsikan maklumat kepada semua peserta pada pagi ini berkaitan dengan makna bahasa badan dalam komunikasi, dan insyaAllah di akhir sesi diharapkan kepada semua peserta lebih yakin dalam berkomunikasi. Okey, baik. Sebelum saya mulakan, sebelum saya teruskan kepada Cik Aziz, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Cik Aziz kita, iaitu penceramah kita pada pagi ini. Nama dia beri Cik Nur Aziza Lina binti Haji Mat Najib, merupakan Executive Director daripada Syamis IMS Training and Counselling. Maafkan saya kalau saya salah eja Cik Aziz. Okey, sangat berpengalaman dan merupakan kaunselor pendaftar, ahli perkama semua hidup juga Dan kalau saya lihat di sini berasal daripada Selangor. Betul ke Cik Aziz? Asal Perak, duduk di Selangor. Asal Perak, duduk di Selangor. Okey, dah lama duduk Selangor ni, saya rasa bolehlah tak salah kalau dikatakan daripada Selangor. Okey, Cik Aziz kalau ikut latar belakang merupakan pelajar PhD juga dalam bimbingan kaunseling dan mempunyai banyak pengalaman kompetensi profesional yang sangat banyak daripada tahun 2013 hingga tahun 2025. Pengalaman kerja agak meluas, dan kalau saya lihat dekat sini, Cik Aziz juga bukan salah merupakan ikon BNI. Betul kan Cik Aziz? Betul. Boleh kongsikan dekat sini macam mana ialah ikon BNI ni. Saya di peringkat awal bila saya tengok BNI ni, asalnya saya ingatkan Bank Nasional Indonesia.
Okey, tapi mungkin ada singkatan yang lain diberikan untuk BNI tu, mungkin akan dikongsikan kepada, Cik Aziz. Dan apabila saya lihat di, sosial, saya ada buat, semakan sedikit, bukan jalan salang nak jadi seorang BNI icon ni of the year pada tahun 2023. Tadi ada ucap kepada Cik Aziz dan juga merupakan top 20 best presenter, okey, dalam pelbagai, pembentangan di luar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan sesi webinar pada ini, dari mana saya serahkan kepada Cik Aziz untuk sesi webinar kita pada pagi ini. Dipersilakan Cik Aziz. Baik, terima kasih. Sementara tu sekejap ya. Boleh? Saya stop sekejap share. Boleh. Mungkin, sementara tu, tuan-tuan dan puan-puan, yang berada dalam webinar pada pagi ini, jikalau ada soalan, boleh, typekan soalan anda di bahagian ruangan chat di dalam Google Meet. InsyaAllah, saya akan bacakan dan akan dijawab satu persatu oleh, cik penceramah kita pada pagi ini. Okey, baik. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, kita ada 38 orang di dalam studio kita pagi ini. Dan sebentar saya minta Puan Nur Aina untuk sharekan saya punya slide. Saya dah bagi dekat beliau tadi. Dan sebelum kita memula, apa kata saya nak tahu, betul ke tak betul semua orang yang ada kat dalam ni, 40 orang ni. So kalau betul, sila type di ruang chat 333. Kita tengok berapa ramai yang ada kat sebenar di depan kita. Baik, okey, 333. Okey, ada yang terlebih 3. Okey, tak apa, semangat lebih. Saya alu-alukan. Baik. Okey, baik. Alright. So, terima kasih ya kepada kitanya tuan pengurusi majlis kita dan juga yang lain-lain. Saya percaya kat sini ada pelbagai ramai yang ada kat sini. Ada lecturer, ada mahasiswa, ada guru-guru dan sebagainya. Dan 1 jam bersama dengan saya untuk saya share sedikit maklumat mengenai seni memahami bahasa badan dalam komunikasi. Biasa kalau tu saya dengar lah tadi Tuan Encik Kut kata nama saya tu macam susah nak disebutkan. So biasa saya gelar diri saya Coach Aziz lah. Dan saya daripada Syamzi Ames Training and Counseling Consultant di Presiden 15 Diplomatik Putrajaya. So next slide. So slide seterusnya ni adalah sebenarnya pengenalan latar belakang sedikit tentang diri saya. Yang Encik Kut baca tadi itu adalah resume penuh. Saya itu pun separa penuh lah. Yang ini pun lagi sikit. So saya letak yang simple-simple saja. Saya merupakan kaunselor berdaftar daripada 2013. Sehinggalah sekarang masih renew lesen untuk menjalankan sesi kaunseling secara sah. Dan bila Encik Kut tanya tadi tentang Icon of the Year untuk BNI ni adalah Business Network Business Network International. Dia merupakan satu business network worldwide. So kat Malaysia kami dia ada lebih 100 lebih chapter ataupun kumpulan. So saya berada di kumpulan region PJ. So region PJ saja pun ada banyak kumpulan-kumpulan lain. Jadi saya di dalam kumpulan Icon. Nama kumpulan saya kumpulan Icon, so Icon of the Year. Macam itulah. So bila berkecimpung dalam dunia konsultan, saya perlu ada circle business. So saya masuk dalam menjadi member kepada BNI. Dan ini adalah sedikit latar belakang saya yang serba simple. Namun saya harapkan dengan ilmu yang saya ada sebagai body language analyzer, saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan semua yang ada kat sini. Untuk menjadi body language analyzer perlu menjalani 3 hari kursus intensif dengan adanya ujian. Dan harganya bukan murah-murah. Sebabkan saya kaunselor, jadi memahami mengenai lisan dan bukan lisan itu adalah sama-sama penting untuk lebih memahami klien dan juga orang lain. Okey, baik. So next. Baiklah. So saya nak pasakkan minda dan jiwa kita semua untuk berada dalam sesi pagi ini. So kita niat dan doakan apa jua ilmu yang disampaikan yang saya kongsikan dan juga rakan-rakan kongsikan juga. Ilmu ini untuk diriku, untuk kebaikanku dunia akhirat dengan izinmu ya Allah. Dan saya nak masing-masing untuk aktifkan mood program kita pagi ini. Kalau katakanlah kat sini sebenarnya kalau seronoknya sebab bila
Bila meeting bisnes, kami semua kena buka, wajib buka video. Training online kami sebulan sekali kena pergi training online, wajib buka video, kalau tidak attendance tak diterima. Jadi kat sini kalau ada yang nak buka video, so saya nak minta masing-masing untuk genggamkan tangan, ikut apa yang saya cakap walaupun tak dengar. So kita genggam tangan, kita sebut, hari ini saya semangat, saya fokus, saya hebat. Yes, yes, yes. So itu adalah bagaimana nak pasakkan minda dan jiwa kita supaya apa yang kita sebut, apa yang kita buat, dia masuk dalam kepala kita dan juga dalam jiwa kita untuk kita memahami apa yang nak saya sharekan pada pagi ini. Dan selalunya dalam sesi-sesi saya akan benarkan Q&A sepanjang talk ni, tapi sekiranya ada soalan mungkin boleh unmute ke ataupun letak di ruangan chat dan sebagainya untuk saya nampak soalan-soalan tersebut. Dan saya mengharapkan tuan-tuan puan-puan semua yang ada dekat dalam ini untuk ceria dan aktif sepanjang talk ini. So bila ceria dan aktif barulah akan lebih bersemangat, akan lebih seronok untuk belajar. Okay, so kita pergi pada next. Baiklah. Alright, bahasa badan. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan kat sini, nanti boleh tulis kat ruangan chat. Bahasa badan ni apa? Dan daripada skala 1 hingga 10, berapakah skala anda memahami atau mengetahui tentang bahasa badan? So, boleh tuliskan dalam ruangan chat untuk saya tahu. Okay, 5. Yang lain? Berapakah skala? Okay, 4. Skala bahasa badan yang anda tahu. 4.9 ya. 7. Okay, Tok Hikmah tinggi. 4. Tertarik saya dengan Encik Syamuddin ni. 4.9 tu. 3. Okay. Okay. Ada lagi yang nak mencuba? 5. Mungkin masih ada yang terfikir-fikir kan, apa bahasa badan ni? Bahasa badan ni sebenarnya dia cover banyak benda daripada atas kepala sampai ke kaki. So dia akan seluruhnya, tapi kalau nak cover seluruhnya tak sempatlah hari ini. So saya akan sharekan sedikit-sedikit saja di dalam perkongsian hari ini. So kenapa kena ada bahasa badan? So kita pergi pada next. Bahasa badan ni sebenarnya dia penting kerana dia menampakkan karisma diri kita. Secara tak langsung kita akan tahu karisma diri seseorang dan juga mencerminkan karisma diri kita. Sometimes orang akan tengok bahasa badan ni untuk kita menilai orang. Tetapi sebenarnya body language adalah untuk kita bersedia dengan body kita, menampakkan tentang karisma diri kita supaya orang akan nampak karisma diri kita. Bukan kita nak melihat aja orang lain. Di samping sebenarnya body language ni, dia boleh menjadi satu aspek untuk mengetahui penipuan. Memang ada kursus dinamakan kursus lie detector untuk melihat body language, sama ada apa body language itu sama ada menipu ke tidak. So body language ni bagus sebab dia boleh menunjukkan karisma diri kita presentable kepada orang lain. Okay, next. Next. Okay. Alright, so mari kita tengok dari kerana mata. Apakah yang tuan-tuan puan-puan pandang dan lihat pada ketiga-tiga individu dalam gambar ni? So boleh tuliskan dalam ruangan komen tak? Apa persepsi yang tuan-tuan nampak pada gambar tersebut? Pada gambar yang baju warna pink ke, baju biru ke, baju macam warna light green ke, apa persepsi bila pandang nampak orang begini? So boleh tulis ceria. So nampak ceria kan kat situ. Okay, orang lain agak-agak nampak apa? Nampak happy. Okay, macam mana pula orang yang pakai baju pink tu? Nampak macam mana? Pink suka komen. Light green tu terima je apa kawan cakap. Ya betul sebab tengah nganga kan. Yang biru tu support aja. Yalah, dia support tukang gelak. Biasa kan kadang-kadang bila ada kawan-kawan ni dia ada supporters, tukang-tukang gelak kan. Yang pink ni tukang bercakap. Yang seorang ni tukang angguk. Macam tu. Pink ni ready nak accept opinion. So, cerita. So mungkin kenapa? Habak. Macam tu. Alright?
So ini adalah gambar pertama yang kita nampak. Apa yang tuan-tuan nampak bila pandang gambar ini. Kita pergi kepada yang kedua. Okey. Apa tuan-tuan nampak pada body language yang ditunjukkan dalam gambar ini? Boleh nyatakan pada setiap satu dan sebagainya supaya kita tengok bagaimana pandangan tuan-tuan perempuan terhadap body language tersebut. Ingat ya, body language ni tidak ada betul tidak salah untuk permulaan sebab belum belajar lagi. Dah belajar nanti baru kita tahu betul ke kita cakap, tidak ke. Situasi nak tunggu turn interview, ada yang cemas, ada yang berpanas, ada yang macam tak ada mood, stres, tegang, resah gelisah. Yang mana satu resah gelisah tu? Semua ke nampak resah gelisah tu? Okey, lagi ada yang nampak bosan, ada yang kata tengah berfikir. Yang mana satu tengah berfikir tu? Ada yang nampak macam bosan. Mungkin yang berbaju merah, kemeja merah tu lah kot yang nampak macam bosan tu. Okey, so kat sini bila kita nampak gambar ni, dia lebih, sebenarnya gambar ni lebih banyak nampak body language yang ditonjolkan. Sebab dia ada daripada atas sampai ke kaki, sebab kaki tak nampak sangat. Atas sampai ke kaki tu nampak ada sign-sign yang menunjukkan bahawa dia ada sesuatu yang disampaikan. Jadi kalau katakanlah kita memahami tentang body language, kita boleh orang kata menyusun seolah-olahnya body language kita untuk orang nampak kita bagaimana. So next nanti saya akan cakap lagi. Okay, so next. Baiklah. Pop quiz. Okay, saya nak tanya. First impression berlaku dalam masa berapa lama? Boleh jawab ya, sama ada A 30 saat, B 10 saat, C 5 saat, D 1 minit. Okay, ada jawab B. Okay, C. Okay, C. Alright. B, C. C. Kau tak ada jawab A? C je. B, C. C lagi. Ada lagi? Ada 55 orang kat dalam ni. Berapakah berapa lamakah first impression berlaku? Sama dengan jawapan Encik Penceramah. Dari tadi Tuan Encik Aisyah-Muddin ni, tadi markah dia 4.9. Lepas tu jawapan dengan saya kan, saya memang ada jawapannya. Jawapan selamat ni. Okey, ada yang A. Ni first saya nampak yang ada A. Ada yang nak jawab D tak? Mengaku. Siapa yang rasa macam 1 minit? Sebab dia pandang orang, takkanlah pandang sekejap je kan. Lama kena tenung apa semua. Okey, ada tak lagi? Rasa-rasa ni lah. Okey, so apakah jawapannya? So next, kita tengok jawapannya sebenarnya untuk pop quiz ni adalah C, 5 saat sahaja. Maksudnya kat sini, bila kita berjumpa dengan orang yang baru atau yang lama, Cik Syamuddin dia seronok lah sebab dia kata dia jawapan sama dengan saya. So dia rasa macam betul lah kan, tu yang seronok tu. Jadi jawapan C ni sebenarnya bila kita jumpa orang untuk first time, untuk orang kata nak bagi talk ke, masuk dalam kelas ke, berjumpa dengan stranger ke, berjumpa untuk appointment ke, 5 saat pertama orang pandang kita, orang akan ada first impression. Kita pandang orang dalam masa 5 saat, kita ada first impression kita nampak kat dia. Kita akan nampak macam dia, Encik Kut ni sombong ni. Ataupun Encik Kut ni okey. Ini nampak macam peramah kan, senyum aja. So daripada first 5 second itu kita dah nampak first impression. So pentingnya body language kita sekiranya kita berjumpa dengan orang untuk kita jaga 5 saat pertama untuk orang tengok kita apa tafsiran dia. Tapi tak adalah sampai macam asyik nak cover-cover je kan. Ke mana-mana je pergi tempat crowd, cover, tak boleh nak jadi diri sendiri, tidak. Sebab body language ini dia tidak boleh dipaksa-paksa. Dia secara natural mengekspresikan, secara natural memberitahu bahawa apa signal pada badan kita yang diterjemahkan melalui body language. Walaupun kita nak menampakkan karisma kita, tetapi kadang-kadang kita tidak boleh menipu apa yang ada dalam diri kita, pemikiran kita dan sebagainya. 30 saat Encik Syam cover. Apa benda tu kan? Baik. Alright, so jawapan dia adalah 5 second first impression body language. Jadi tuan-tuan perempuan, masuk dalam kepala, tulis dalam buku 5 saat penting bila mana kita perlu jaga bila jumpa dengan orang. Dan saya just nak share kat sini, saya nak tanya dengan Encik Kut lah kan. Encik Kut, kalau Encik Kut bersalam dengan orang lain, Encik Kut biasa salam macam mana?
Biasanya kita ada tunduk sikit lah. Tunduk sikit. Jujurnya, biasanya Okay. saya ada tunduk sikit lah. Dan Kadang-kadang gambar, kalau biasa kalau dengan kawan-kawan kadang sampai ke bawah sikit lah kita yang tunduk. oh okey, jangan sampai ke lantai je macam orang kata makin tunduk kan. So biasanya salam macam tu saja ke? Ada goyang-goyang tangan macam Tok Kadi dulu? Tak ada. Oh Kadang-kadang tak ada. pakai dua-dua tangan gitu. Oh pakai dua-dua tangan. Okey baik. Kalau Encik Syam salam keruk. Okey. Tu saya suka juga tu. Baik. Bila salam, ini saya saja share tambahan sebab tak ada dalam slide. Saya just dalam kepala je. Bila kalau kita kan salam dengan orang, biasanya kalau kita salam, kita akan pegang dia punya belakang siku dia. Kita salam dan kita akan pegang siku belakang. Dan menurut kajian body language, bila kita salam siku, bukan salam dan pegang siku dia, orang yang menerima tu akan ingat kita. Dia akan ingat kita pada hari-hari yang lain kemudian. Tiba-tiba kita jumpa, dia akan ingat kita. Sebab dia menunjukkan bahawa kita menyapa, body language kita dah sapa pada badan dia. Tapi jangan sengaja buat. Kadang-kadang ada orang dia awkward. Awkward dia macam dia nak salam tapi duk cari siku dia. Orang tu dah ke belakang siku, duk cari dia siku dia. Jangan sampai macam tu kan. Kenapa ni? Nak cari siku supaya tak lupa kat kita. Tak payah sampai cari siku. So salam secara normal dan dia akan pegang siku. Biasanya macam itulah. Biasa kadang-kadang kita salam kita akan pegang bahu kan, belakang-belakang. Tak. Sebenarnya dia adalah pegang siku. Itulah tambahan yang saya boleh share lah. Okay, so next. Baik. Okay, yang ini kita ada 3 perkara. Berapa persen yang kita akan nampak. Untuk lisan, sebenarnya dalam body language, lisan ni hanya ambil 3% saja message yang disampaikan yang kita dapat. 3% saja. Agak-agak betul-betul dalam ruangan chat, berapa persen untuk vokal, berapa persen untuk atau kita buat vokal dulu lah, berapa persen vokal yang orang yang dikatakan bahawa akan receive information tu. Berapa persen? Lisan 3% je. Vokal berapa persen? 50. Okay, untuk vokal 60. Dr. Muhammad Amran 60. Okay. Berapa persen untuk vokal? Vokal ni adalah tona suara, tinggi, rendah, kecil, halus suara dia, besar suara tu. Okay? 10 vokal. Alright, so kita pergi pada next. Vokal berapa persen? 27. Vokal 38% dan pergi kepada next terus. So bahasa badan sebenarnya 55% yang dapat kita sampaikan message. Sebab itulah dalam body language, fahaman body language, bila kalau kita bercakap dengan orang, bila katakanlah kita nampak apa yang dia cakap tak sama dengan bahasa badan, kita harus percaya bahasa badan dia. Sebab bahasa badan ini tak boleh menipu. Perkataan kita boleh tipu. Kita boleh kata, tak, aku tak sayang dia. Bahasa badan menunjukkan sayang. Atau, masih sayang lagi. Tapi body menunjukkan tak sayang. Jadi bahasa badan itu kita kena lebih percaya sebab dia 55% menyampaikan mesej daripada lisan dan juga vokal. Lisan dan vokal hanyalah 45% saja. Selebihnya adalah bahasa badan. So very very powerful dalam communication untuk kita memahami bahasa badan supaya kita nampak bahasa badan orang lain supaya kita tahu dan kita juga secara tak langsung menyampaikan kita punya body kita lah. Lagi 4% 8-9%. Oh saya salah kira kat sini. Saya rasa ada yang miss kat sini. Lagi 4% okey. Nanti saya tengok balik macam mana boleh tersilap. Tapi 55% adalah datang daripada body language. Kita punya body language yang kita paparkan kat situ. 4% lagi niat bukan niat. Dia ada term yang lain, saya dah lupa dah kat situ. Okay, so next. Niatnya niat yang baik. Baik, bahasa badan ni bukan untuk kita membuat sangkaan ataupun judgement pada orang lain. So awas ya, kita belajar body language ni bukan untuk buat sangkaan ataupun judge. Dia ni bosan lah tu. Dia ni macam tak suka dekat bos tu. Bla 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 bla. So bahasa badan ni untuk kita lebih memahami orang lain
dan untuk kita sampaikan apa mesej yang kita nak sampaikan kepada orang lain. So, body language ini adalah sesuatu yang very powerful untuk kita sebenarnya care pada orang lain. Kita nampak apa yang sebenarnya orang lain tu tunjukkan. Kita nampak apa yang sebenarnya orang lain itu nak sampaikan. Kadang-kadang ada orang lain, saya tak tahu lah, saya nampak dalam satu video, biasanya orang kata telepati punya conversation. Tak cakap tapi bahasa bagi isyarat mata. Tengok tu. Tapi bahasa isyarat dia tunjuk mulut macam tu. Tapi maklumat tu sampai. So sebenarnya bahasa badan ini adalah untuk kita faham maksud orang lain nak cakap apa dan kita nak sampai apa dekat orang lain. So itu pentingnya bahasa badan. Don't judge orang lain kerana kita dah tahu tentang bahasa badan orang. Okay, so next. Baik, body language. Ini adalah konsep decode dan encode. So, adakah tuan-tuan perempuan masih bersama dengan saya? Sekiranya masih bersama dengan saya, type 555. 555. Okay. Alright, so masih lagi bersama saya. Alright, thank you so much. Masih lagi. So, kat sini, untuk kita faham orang dan orang faham kita, konsep kat sini adalah konsep decode dan encode. Decode dan encode. So saya akan share kat sini satu-satu apa maksud decode dan apa maksud encode. So next. First kita pergi kepada decode. Decode adalah keupayaan kita membaca bahasa badan orang lain. So encode adalah keupayaan kita mempamerkan bahasa badan kita. So senang nak ingat adalah bila kata encode adalah in dalam kita untuk kita tunjukkan ke orang. Bahasa badan kita, encode, kita nak suruh orang nampak bahasa badan kita. Decode adalah kita membaca bahasa badan orang lain. Macam dalam gambar decode. Dia membaca bahasa badan orang lain tetapi sebenarnya dalam bahasa, sebenarnya kat situ dia nampak ada hidung panjang macam Pinocchio. Maksudnya ada penipuan dekat situ. So itu decode. So kat sini, kira tuan-tuan perempuan lepas ni dah faham dah. Okay, aku tengah decode orang lain. Aku tengah decode engkau. Aku tengah decode kawan baik engkau. Maksudnya kita membaca orang lain. So, kalau kita mempamerkan diri kita, aku nak encode body language aku untuk participant. Aku nak encode body language aku untuk pelajar, untuk peserta, untuk rakan-rakan dan sebagainya. So, kena tahu decode dan encode kat sini. So, jelas-jelas. Kalau jelas kita bagi sign thumbs up. Bagi sign thumbs up. Okay, baik. So bolehlah tu raise a hand. Ada yang raise a hand ke? Ataupun tertekan sebenarnya? Bukan tertekan stres, tertekan raise hand agaknya situ. Okay, so next slide. Baik, sila decode gambar di bawah. Okay, so sekarang ni kita nak decode gambar kat bawah. Sila tuan-tuan perempuan nyatakan dekat dalam ruangan chat, apa tuan-tuan perempuan nampak bila saya kata decode gambar kat bawah ni? Stress. Okay, ada yang lain nak mencuba? Stress. Oh, stress. Penat, annoy, runsing, lupa, alamak kata. Dah masak nasi tapi lupa nak tekan pemetik tu, memikirkan masalah. Tuan Fakrul maklumkan demam. Tuan Fakrul maklumkan demam katanya. Demam. Tak kat sini. Fikir masa depan. Pening kepala, tengah fikir something important, bengang. Okey, macam tu Saya tak tahulah pula demam macam tu cara dia. Tapi mungkinlah ada orang dia macam tu demam penat, menunggu. Mungkin jugalah. Okey, baik. Itu gambar pertama. Alright. Oh, hilang ingatan. Apa bendanya kan? Okey, baik. So next, gambar next. Okey, apakah kita decode gambar yang ni? Apa maksud dia? Tangan dekat situ. OMG. Oops. Okey, lagi. Stress, speechless. Alamak. Menguap. Okay, menguap. Alright. Bau busuk. Bau tangan busuk busuk. Okay. Cuba bau tangan sendiri. Okay. Baik. Tekun. Okay, mungkin tekun tengah tengok. Alright. Okay. Tak dapat jawab soalan. Wondering, tergamam. Okay, baik. Antara kedua-dua okey, tengah fokus cari idea. Okey. So antara kedua ni tadi ada yang kata macam menguap, bau busuk dan sebagainya, surprise. Okey, saya just nak share kat sini.
Bila macam ni, dia akan nampak tangan dan dia akan nampak mata. So dan dia akan nampak kening sebelah tu. Dia kening sebelah tu naik. So dia akan macam tu. So kat sini nanti saya akan share apakah, bagaimana kita nak membaca muka orang. Oh lapar, lemak lapar macam tu. Okay, next. Kita ikut gambar ketiga. Okay. Saya rasa yang ni lapar kot. Tuan Fakrul. Okay, so yang lain. Gambar ketiga, kita ikut gambar ketiga. Jerit, tension, burnout, mengamuk, okey, geram, jerit luah perasaan, menyesal, terkilan. Okey, macam banyak lagi. Alright. So yang kat tiga ni, bila dia mak panggil anak dia banyak kali, ni dah biasa dah ni. Kaki tersepit pintu. Kan Mami kata jangan sepahkan Lego. Main Lego. Okey, yelah kan kat Johor dekat dengan Legoland. Jangan sepahkan Lego tu roboh semua. Okey. So kat sini kita nampak perbezaan ketiga-tiga. Dan bila kita decode dengan pelbagai persepsi yang kita bawa. Sebab bila kita bawa, dia ada pelbagai jawapan. Sebab kita belum memahami lagi bagaimana untuk kita membaca komunikasi orang melalui bahasa badan. Cik anak tekak. Okey, cik anak tekak. Macam tu. Kalau cik anak tekak, kena keluarkan lidah sikit sebab nanti tak nampak anak tekak tu terhalang. Okey, so next. Encode. Okey, encode ni pula adalah apa yang kita nak orang lain keluarkan, expect daripada kita. Kita nak apa sebenarnya. So saya saja letak gambar KJ ni sebab apa ni popular, DJ radio popular. Bayangkan dah jadi DJ radio popular kan. So apa yang kita nak orang lain tu encode. Orang lain tengok kita. So next. Okay. So what do you expect? Okay, next. Alright. So next lagi. Dalam ni encode kita nak tunjukkan orang tengok kat kita. Tall, dark and hasmas. Okay. Hebat dan berjaya. So next. Orang nak tengok kita dan orang memberi persepsi kepada diri kita. So ini yang biasanya kalau encode ni kita nak apa yang kita nak tunjukkan supaya orang tengok kita. Tall, dark and handsome. So talented, charisma. So bagaimana body language charisma tu? So sikit saya share. Kalau katakanlah bila kita macam Tuan KJ ni, YB KJ ni, dia berdiri tegak. Okey, berdiri tegak dan bahu dia lebar, dia membuka bahu dia. So bila dia membuka bahu dia menampakkan betul. Dia akan nampakkan ada karisma kat situ. Berbeza dengan individu yang bila naik pentas dia menguncupkan badan, dia menguncupkan bahu. So dia kat situ dia menunjukkan tak yakin. Dapat award tapi macam menguncup, betul bergambar apa menguncup, macam malu-malu tapi sebenarnya dia menunjukkan tidak yakin. Dia bukan berkaitan dengan rasa malu ke, rasa tak malu ke, dia menunjukkan you rasa seolah macam tak yakin. Seolah kemenangan itu adalah kemenangan yang mungkin bukan daripada situ. Alright, so next. Kalau boleh tengok macam rupa Tuan Fakrul, ya Allah, sebenarnya saya tak tambah Tuan Fakrul dia. Satu ke orangnya tu, persepsi. So next lagi. Okay, so saya ada task. Boleh tuliskan apa 3 perkara yang anda nak orang encode anda. Boleh tuliskan di dalam ruangan chat. Apakah perkara yang anda nak orang encode anda? Orang tengok anda sebagai seorang yang apa? So boleh tulis 3 kat situ. Ya, ramai yang cakap. Oh, okey. Yakin, tegas, ceria. Okey, nampak sama tapi bukan dia. Kuat. Nak nampak orang nak tengok kita nampak kuat, tabah dan berani. Yakin, ceria dan tenang. Okey. Okey, ada lagi. Confident, approachable, happy. Okey, baik. So semua yang dikatakan ni adalah semua perkara-perkara yang sebenarnya dia boleh menampakkan karisma kita. Open-minded, karisma, bijak. So bijak ni saya tak share dalam slide ni sebab bila saya nak share dalam slide, dia terlalu banyak, body language terlalu banyak untuk disembangkan, untuk di-sharekan. So nak nampak bijak, dia ada posisi muka tau. Posisi muka untuk kita condong ke kiri ke condong ke kanan. So ada posisi-posisi dia. So katakanlah gambar kita, katakan gambar seseorang,
So kalau nak nampak bijak yang belah mana, nampak nampak ceria belah mana, nampak apa ni, nampak cantik belah mana. So dia ada angle-angle dekat situ. Bertenang dan cool. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua yang melibatkan diri untuk bagi tahu apakah yang tuan-tuan puan-puan nak encode diri tuan-tuan puan-puan supaya orang nampak kat situ. Alright, so next. Okay, aktiviti. Alright, cuba pandang rakan anda yang berhampiran sekiranya ada. Cuba bagi senyuman kat dia. Dan tengok apa reaksi dia. Apa reaksi? Cuba bagi, kalau ada kawan-kawan kat sebelah kan, cuba bagi senyum kat kawan. Cuba tengok kawan tu bagi reaksi apa semula dekat orang tu. Seorang-seorang kat office tak boleh lah. Dia cakap saya gila. Okay, siapa dia tu? Sebab dia tak join kan yang ni. Tengok air sama gelap. Okay, senyum balik. Tiba. Tak sempat nak senyum. Okay. Alright, yang mana seorang tu tak boleh lah kan. Senyum malu. So katakanlah bila kita cuba kita nak encode, kita memberi body language kita pada orang dan kita akan tengok orang lain bagi apa kat kita. Kita akan tengok, kita akan decode reaksi dia. So katakanlah apa ni Cik Kut kan, Cik Kut bagi senyuman katakan dekat penjual apa ni mi goreng. Lepas tu dia pun bagi reaksi macam jeling mata. Sebab mungkin bagi dia nampak, dia encode Encik Kut mungkin cuba nak menggatal dengan dia. Contoh. So dia kata jeling, kau nak beli mi ke nak menggatal dengan aku? Contoh. Jadi kat situ, senyuman tu dia ada garis-garis menunjukkan senyuman tu senyuman ikhlas, senyuman sinis. So dia ada sebenarnya. Sebab itulah bagaimana sebenarnya kita nak mempamerkan senyuman yang ikhlas adalah bila kita memahami body language kita. Supaya orang yang decode kita, dia akan baca bahawa orang ni senyum ikhlas. Orang ni gelak ikhlas dengan aku. Orang ni jumpa aku dengan betul-betul ikhlas, bukan senyum macam hai apa khabar? Macam kau okey ke aku? Okey ke, gembira ke? Sonok tapi sengit sikit. So dia sebenarnya senyum yang betul-betul ikhlas adalah dia menampakkan keseluruhan gigi lah. Tapi yang tak ada gigi tu tak apa. Tak perlulah nampak tunjuk kita. Maksudnya dia senyuman ikhlas dan sebenarnya bila senyuman ikhlas, dia ada dekat tepi mata kita ni, dia ada macam keluar orang dikatakan keluar macam jari kaki pula. Kaki ayam atau kaki burung yang ada tiga kaki tu. So dia akan keluar 3 garis halus kat tepi mata kita ni. Dan juga mata kita kecil. Itu menunjukkan bahawa kita senyum ikhlas kat situ. Saya rasa mungkin ada yang tak unmute. Dia cakap siapa? Mungkin boleh apa ni admin unmute-kan yang mana yang rakan kita yang tak unmute. Rakan mana? Okey. Kita dengar dia sembang. Okey, baik, terima kasih admin. So, maksudnya bila senyum ikhlas, dia akan senyum dengan lebar, mata dia akan kecil dan juga dia akan ada wrinkle. Dia bukan wrinkle tua, tapi dia akan garis halus kat ujung mata. Itu menunjukkan senyuman ikhlas. Jadi kat sini tuan-tuan perempuan yang ada 76 orang kat dalam ni, so lepas ni kan nak nampak orang tu ikhlas tak ikhlas, kita akan nampak macam tu. Dia senyum lebar, mata dia kecil dan juga ni kalau orang tu memang matanya sepet dan kecil, dia bukanlah betul pejam mata, dia mesti akan buka sikit mata tapi dia macam mengecilkan mata. So maksudnya betul-betul dia senyum ikhlas. Berbeza dengan orang senyum mata bunda. Cuba kalau senyum mata bunda, ikhlas tak? Dia kan ikhlas tapi sebabkan dia nak posing cantik je. Dia senyum tapi mata dia besar. Sebab kan bila kalau ambil gambar mata dia kecil, nanti dia kata nampak kecil sangat mata dia. So dia senyum dengan mata besar, jadi sebenarnya kat situ dia bukan senyum ikhlas, dia hanyalah senyum untuk posing. Tapi kalau senyum ikhlas, dia memang akan nampak mengecilkan mata dan sebagainya. Dia senyum sendiri. Siapa yang senyum sendiri tu? Okey, baik. Dia balas senyuman saya. Bagus. Alright, so next. Okay, so bila kita nak memahami bahasa badan dalam komunikasi, kita perlu faham 4C ni, konsep 4C. Sebab bila kita nak decode orang, kita tak boleh sebarang-barang orang kata memberi persepsi yang salah bila mana kita tak tahu ilmu yang sebenarnya. So saya kongsikan 4C secara ringkas. So boleh kepada next. C yang pertama adalah tentang, dia ada 4C iaitu culture, contextual, congruent dengan cluster. Maksudnya bila kita nak tengok body language individu lain, kita nak decode, kena ada keempat-empat ni baru baru sah.
Maksudnya kena tengok budaya dia, kena tengok konteks dia, kluster dia, kongruen dia. So kalau tak ada semua ni, dia tak tepat kita melihat body language seseorang itu. So next, kita tengok apa C yang pertama. So C yang pertama adalah culture. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan nampak bila kita decode gambar kat sini? Kalau orang yang tidak mengetahui kan, so dia akan decode apa gambar yang kat sini. Gambar pertama ni, mesra. Okay. Sebab bukan apa? Budaya. Sebab gambar sini, budaya ni hanyalah berlaku di di tanah Arab lah. Lelaki bersalam belaga pipi. Memang salam berpeluk betul tu Puan Nuraisha. Dia salam akan laga pipi. Berbeza dengan Western, kalau salam laga pipi ni dia adalah lain jantina. Lain jantina belaga pipi. Tapi dalam kalangan Arabs, dia memang akan belaga pipi itu adalah culture. Jadi jangan kata dia orang ni gay. Memang bukan gay. So saya nak tunjukkan gambar seterusnya next. Yang ini, pernah tak jumpa warga Bangladesh berjalan berpegangan tangan? Saya pernah jumpa. Sebab kadang-kadang dulu ada buat laluan LRT, MRT, pekerja-pekerja Bangladesh, dia orang pergi sembahyang Jumaat, pegang tangan. Serta kawan dan semuanya kan. So itu budaya mereka. Selalu. Dan juga bila dia orang balik daripada beli groceries, pegang tangan sama-sama. Takut kena colek. Okay. Jadi, ini adalah budaya Bangladeshi, maksudnya lelaki memang pegang tangan kalau berjalan. So tak asing. Diorang bukan gay, bukan apa, tapi itu adalah budaya. Maksudnya bila kita nak tengok, kita nak decode body language orang, kita kena memahami budaya itu. So kalau kita tengok sini, kata gay ke tu? Bukan. So kita tengok budaya dia memang begitu. So bila kita nak decode, kita kena memahami budaya setempat. Budaya seseorang ataupun sesuatu negara itu, bagaimana body language mereka. So bila kita faham, barulah kita tahu kita tidak memberi persepsi yang salah bila kita decode body language orang. Encik Syam selalu pegang tangan saya. Tantang Encik Syam sebelah dia. Okay, next. Salah sangka kan dengan Encik Bangla kan. Okay. Alright, so nak tengok video ni sekejap. Okey. Apa yang nampak pada budaya masyarakat India? Okey, Fakrul. Rapat ni. Geleng kepala. Dia geleng, suka senyum. Okey. Apa yang kita nampak pada budaya masyarakat India? Budaya masyarakat India, dia tak kata geleng. Biasa kalau kita geleng ni macam ni. Dia dinamakan head wobble. Sebab dia macam ni. So, biasa kalau kita kata, dah makan ke belum? Belum kita akan geleng. Tapi India, belum pun geleng, ia pun geleng. So, makan ke? So, dia akan geleng. So, itu budaya. Tapi budaya dia bukan menunjukkan dia geleng tu dia tak nak. Dia geleng tu nak. So berbeza dengan biasanya kita kata geleng tu adalah tanda. So sebab itulah dia tak sebut sebagai geleng, disebut sebagai head wobble. So head wobble memang dalam masyarakat India, maksudnya dikeluarkan term itu sebab masyarakat India dia punya body language geleng kepala tu menunjukkan ya dan tidak. Ataupun menunjukkan dia faham. Okey, ama, okey. Macam tu dia akan geleng. So ini juga adalah budaya. Jadi jangan salah tafsir budaya untuk kita silap tafsir decode body language orang lain. Okay, next. Itu adalah C yang pertama.
Si kedua contextual. Apa yang tuan-tuan perempuan nampak pada gambar seorang perempuan di situ? Kita decode dia. Apa yang tuan-tuan perempuan nampak? Merajuk manja. Okey. Lagi. Tak suka. Sejuk. Protes. Okey, baik. Alright. Macam-macam jawapan kan? Baik. Sekiranya kita tengok bukan melalui contextual, kita akan nampak dia sedang dalam keadaan marah atau merajuk. Macam tu. Tapi bila kita tengok kepada segi contextual, maksudnya contextual kita tengok pada keseluruhan sekeliling, keadaan semasa dan cuaca, kemungkinan dia berada dalam keadaan sejuk. So muka dia macam tu. Jadi kat sini, kita tak boleh kata nampak orang lain tu bila buat macam itu je ataupun macam ni. Pernah tak nampak bila dalam meeting, kadang-kadang saya pun terbuat sama. Bila dalam meeting, kita akan menyilang tangan dalam bilik meeting. So sebenarnya silang tangan ini dinamakan blocking. Bila blocking ni seolah-olah maksudnya adalah berpeluk tubuh, betul, terima kasih. Bila ada blocking, dia menunjukkan bahawa anda tidak berminat dengan orang yang berada di hadapan anda. Itu maksudnya bila kita bercakap, sebab itu kita tidak boleh ada arm blocking. Bila kita ada arm blocking, menunjukkan bahawa saya tak berminat dengan apa yang you cakap kat depan ni. Okay, so dia akan memberi maksud you akan sebenarnya encode kepada orang lain, I tak berminat dengan you. So orang itu kena memahamilah bahawa oh okay, dia ada arm blocking. Tapi kita kena tengok juga daripada sudut contextual adalah mungkin ketika itu sejuk, sebab saya pernah juga bila dalam keadaan tertentu saya memang buat arm blocking, bukan saya tak berminat tapi saya berada dalam keadaan kesejukan, saya sejuk, so saya akan masuk berpeluk tubuh. Jadi kita kena tengok orang yang arm blocking dalam situasi yang macam mana. Kalau situasi tengah panas dia arm blocking, kedai mamak dia arm blocking, mungkin juga dia tak berminat, tapi mungkin juga sebab badan dia lenguh, tangan dia lenguh dan sebagainya. Jadi kita kena tengok dari sudut kontekstual sebelum kita decode kita punya kawan-kawan kita yang kat luar sana. Okay, arm blocking, tak berminat dengan you. Alright, so next. Okay, apa maksud decodekan gambar ni? Kalau kita tengok gambar ni, dia menundukkan badan kepala dia atas meja dan tangan dia berada di atas kepala dia. Okay, ada yang kata stres. Okay, alright. Okay, so idea tak dapat. Aduh, apa benda idea tak dapat dan sebagainya kan. Alright, so ini memang serabut, senaman kepala. Baik. So sini kita akan nampak, kita akan nampak, kita akan decode sebagai orang yang sedang berada keadaan stres, letih, penat. Okay, makwa dia dah lari. Bukanlah makwa, Pak Wer tu profesor, doktor, apa ni, sebab dia pakai gelang kat situ, saya nampak, okay. Jadi kat sini kita akan nampak dia stres dan sebagainya, dia frust, macam kata Pak Wer dia dah lari kan. Tapi kalau sudut pada kontekstual, cuaca dan keadaan semasa, ketika itu dia sedang rehat dan tidur sebab masa itu waktu lunch hour. Contoh. Jadi kita akan nampak, kita akan decode bersesuaian dengan keadaan ketika itu supaya tidak salah kita decode memahami body language orang lain. Okay, so next. Kena sama dengan PB. Okay, cluster. Apa yang kita boleh decode? Okay, apa yang kita boleh decode dengan ketiga-tiga individu ni? Seorang yang pegang briefcase, seorang perempuan dan juga seorang lelaki. Alright, cluster. Sekluster ni adalah kita kena lihat keseluruhan body dia yang boleh memberi maksud. Shooting drama selalu macam ni ya. Okay. Kita akan tengok daripada sudut kepala, eye contact, mulut, muka, wajah dia ada banyak wajah, tangan, badan, kaki, pointing finger, pointing feet, semua kita akan tengok. So kalau kat sini, kalau tengok kepada lelaki yang sedang memegang briefcase, badan dia keseluruhan dia memandang ke arah dua orang lagi, yang mana menunjukkan bahawa dia berada bersama dengan yang kedua-dua individu tersebut. Tetapi cuba tengok lelaki yang seorang lagi, satu kaki memandang ke kawan dia depan, satu kaki menuju keluar. So kat sini dia ada, kalau kita tengok pada keseluruhan, dia memang memandang kat lelaki ini. Tetapi kaki yang pandang keluar itu menunjukkan bahawa saya nak keluar ke sana.
So dia nak berlalu pergi. Sebab kedua-dua kaki itu tidak memandang kawan itu. Maksudnya, I berminat kat you tapi dalam masa sama, I nak kena go from this conversation. So maksudnya bila cluster ni, dia akan tengok the whole body untuk kita memahami body language orang lain. So bila kita berkomunikasi, kita akan nampak, kalau katakan saya berkomunikasi dengan orang, saya akan nampak, macam katakan tangan dia ke, kaki dia ke, dia akan ada blocking kaki ke dan sebagainya. So kita akan nampak ke orang tu, maksudnya mungkin kita rasa bahawa saya dah terlebih cakap, membuatkan orang di depan saya tak berminat untuk mengetahui. So saya kena pula beri dia ruang untuk dia pula bercakap. So bila kita bagi dia ruang bercakap, sebab saya pernah nampak, dan dia akan open dia punya body dan dia akan bercakap. Dan kaki dia akan tersusun balik dekat saya. Jadi benda ini sebenarnya bila kita memahami orang lain, kita boleh decode. So kita boleh memahami dan kita akan encode juga. So itulah pentingnya cluster, memahami keseluruhan body language itu. Okay, so next. Congruent. Okay, ini adalah C yang keempat. Congruent kat sini adalah apa yang dia cakap kena congruent dengan apa body language dia. Contoh dalam gambar ni, I am very angry. Itu lisan. Macam saya cakap awal-awal tadi, bila lisan bercakap tapi body menunjukkan gestures yang berbeza, percaya kepada body language daripada lisan. Sebab lisan boleh menipu, body language tidak boleh menipu. I am very angry tetapi dalam senyuman. So maksudnya kita percaya bahawa mungkin dia berada dalam keadaan yang sebenarnya dia okey tapi dia kata I am very angry. So kat sini adalah bila kita congruent, sebab congruent dia adalah dalam konsep counselling, dia kena bersama apa yang dia kata sama dengan apa body language dia. Satu lagi, katakanlah bila kita nampak kan dalam percakapan komunikasi dengan orang lain, tuan-tuan puan-puan semua, bila kita bercakap kata kau okey ke hari ni? Ataupun mungkin cakap macam apa perasaan anda bila mana kena siapkan kerja tak boleh nak balik? You okey ke? You okey macam bos suruh kan? Boleh ke you nak kerja overtime? Boleh bos, tak masalah, saya okey je. So dia mula dia kata macam okey tapi dia geleng kepala. So itu menunjukkan tak kongruen. Adakah you sayang kat I? Sayang gila. Sayang tapi geleng kepala. Maksudnya mungkin tak sayang. So bila kita betul-betul menunjukkan kita ya, kita akan angguk ya sayang sangat. So body language kita akan menunjukkan ya. Tapi kalau kita kata ya, kepala geleng maksudnya tak. Atau kalau kita kata pernah tak, katakanlah ni isu-isu macam isu-isu etika sikit, saya kata isu-isu etika, katakanlah pernah menerima rasuah. Tak pernah, mana boleh. So dia kata tak pernah tapi dia angguk, mana boleh, tak boleh terima rasuah. Bila tak boleh tapi dia ngangguk lagi kan. Mungkin ada kat situ pernah menerima rasuah. Itu contoh-contoh etika yang mana kita nak menentukan penipuan kepada orang lain. Komunikasi yang ada pada orang lain melalui bahasa badan. So itulah congruent. So kalau kata faham, so saya nak tulis minta tuan-tuan puan-puan semua type kat situ 4C. 4C. C tu apa? Contextual culture, congruent dan juga apa lagi tadi? Cakap saya sini. Cluster. Betul, cluster. Alright. Terima kasih puan. So 4C. Okay, next. Alright, saya kena cepat sebab kita ada 5 minit lagi. Alright. Ada video sikit What can I get started for you today? Express yourself. What size? All right. 3 venti lattes. Would you care What for size? a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You have 3 Paul McCartney CDs. Awesome. I love the Beatles. They are my life. Something. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots.
Okay, alright. So boleh tekan next. Best cerita ni. Alright. 1,000 So, words. Tahu tak? 3 lattes, Tahu tak? 3 emojis, Okay. double chocolate chip Alright, so muffin, next. and 3 shots. No, Panjang sikit dia punya video ni. Okay, video ni sebenarnya dia tak boleh cakap banyak sebab dia macam ada daun dia akan berguguran. Kalau berguguran tu macam the end of end life dia, tak silap saya lah macam tu. Jadi dia kena cakap sikit. Jadi bayangkan dia nak minta air kopi tu 3 shot kan, dia tunjuk shot. Assassin dia kata. So nak dapatkan bagi tu power 3 shots. Dahsyat kan? Jadi orang kata dia nak decode dan encode tu. Dia nak bagi tahu maklumat dan juga orang tu nak terima maklumat. Okay, so kita pergi pada yang ni. Yang ni adalah part yang macam lebih memahami body language. Bahagian muka dan juga tubuh badan. Next. Okay. Next. Okay, isyarat mata. Eye contact. Eye contact macam biasa dia akan menunjukkan minat, akan menunjukkan tertarik. Jika pandang lama dan sahala, katakanlah bila jumpa dengan orang tu kan, orang tu macam pandang lama, direct je pandang, itu menunjukkan bahawa dia sedang berada dalam keadaan agresif. Agresif kan kata, geram kecil besar je aku tengok. So dia akan pandang direct dan sahala. Sama ada dia agresif ataupun dia menipu. You ni bagi tahu dengan I, you ni betul-betul ke ada offend? Tak ada. So dia pandang sehala dan dia pandang macam tu je. Tak ada. I sayang you betul lah. Itu kena tengok hati-hati. Sebab eye contact dia akan menunjukkan lie juga melalui kat situ. Sebab dia pandang lama dan sehala. Dan juga dia menunjukkan tarikan. Itu yang kata tadi kalau encik ikut pandang kat penjual mi goreng tu, lama pandang mungkin tertarik dengan orang tu. Tu yang orang tu jeling tu kata pandang apa hal kan. Macam itulah. Okay. So eye blocking. Eye blocking ni dia rasa tak selamat. So dia akan macam bila kita katakan bila dalam tengok dalam drama, bila na'udzubillah bila ada accident, dia akan macam tutup. Dia akan ada eye blocking, dia tutup kan. So rasa tak selamat, rasa terancam dan sedang fikir apa kesan yang berlaku yang tak seronok. Aduh, macam mana ni kerja tak siap lagi. So dia akan macam tu. Dia bukan kepala tau. Dia macam aduh macam tu. Alright. So itu namanya isyarat mata. So kita akan nampak isyarat mata dua ni. So next. Yang seterusnya squinting. Dia tengok macam kecil squinting kan. Tidak memahami perbualan. Katakan tengah berkomunikasi kan. Tiba kawan tu macam kecil kan sambil tu dia macam mengerutkan sedikit sebenarnya dekat eyebrow tu. Dia squinting. Jadi menunjukkan bahawa dia tak memahami perbualan. Apa cakap ni sebenarnya tak faham. So dan juga dia menunjukkan tak percaya. Ya tak ya je dia cakap ni kan. Belagak betul lah kata kat depan ni. Atau menunjukkan marah. Macam kecil besar je dia tunjuk. So squinting ni dia ada 3 maksud kat sini. Dia tak memahami perbualan, dia tak percaya kepada individu yang sedang berkomunikasi ataupun dia mungkin marah. So dia macam kecilkan mata. So blinking. Alright. Kalau blinking tu lama, contoh macam katakanlah kita blinking lama pandang ke tepi. So menunjukkan macam so dia akan jadi menunjukkan bosan atau tak mahu pandang. Katakan are you okay? So kita akan pejam mata lama menunjukkan bahawa tak mahu pandang. Ataupun bila terlalu banyak blinking kerap-kerap, maksudnya sombong ataupun tak suka. Asyik blinking. Sombong ataupun tak suka. Oh ya. Macam itulah. Okay, so next. Isyarat mulut. Okay, kalau senyum. Kalau genuine, macam saya cakap tadi, kedutan di hujung mata. So beza antara kedua gambar Julia Roberts ni, belah kiri dia senyum tapi dia tak ikhlas sebab dia senyum posing. Belah kanan baru dia senyum ikhlas dengan lebar senyum, lepas tu dia ada kedutan di hujung mata tu. So kalau katakan yang kat bawah tu pula tight lip smile. Tight lip smile dia macam senyum macam mengetap bibir, dia mungkin menyimpan sesuatu. Kau okey. Okey je. So kalau macam dia kemam tu, maksudnya macam dia rasa macam dia nak simpan sesuatu. Ataupun macam lah katakanlah yang saya nampak pada body language Fatah Hamid masa tu, bila wartawan tanya tentang situasi tentang bayar nafkah apa semua tu, so dia ada ketap bibir sekejap. So sama ada dia nak cakap atau tak cakap. Maksud dia macam tak nak cakap lah. So macam kan dia kata are you okay dengan perceraian ni? Okay. So tu menunjukkan bahawa dia tak nak cakap dan dia nak menyimpan sesuatu. So kalau katakan tuan-tuan perempuan, kalau ada kawan-kawan kata okey lah, boleh lah. So dia tu kena hati-hati. Apa benda yang dia sebenarnya tak nak cakap dengan ikhlas dengan kita.
Alright, so contempt. Contempt ni senyum sinis, senyum tepi. So dia sinis. So kalau dia senyum, biasa je budak ni. Okay, alright. So hand clamp over mouth. Kat sini, tangan. So dia nak cakap tapi tak nak. Dalam meeting. Macam nak cakap tapi tak apalah. Kadang kena pula dia ni. Okay, so kat sini adalah isyarat bahagian mulut. So mulut ni kita nampak dia ada memberi banyak isyarat. Ini sikit yang saya bagi ni. Sebenarnya dia banyak lagi lah. Okay, so next. Isyarat tangan dan badan. Okay, biasa kita akan nampak macam ni. Okay, tangan macam ni. Okay, so hands clench together. Clench together. So dia menunjukkan bahawa dia kecewa. So tak dapat. Tak apalah. So kecewa. Ataupun kalau katakan macam selalu buat macam ni. So dia nak self-soothing. Dia mungkin kadang-kadang gemetar. Katakan nak berucap. Lepas tu tangan dia macam ni. So menunjukkan bahawa dia self-soothing. Dia sedang menyelesakan diri dia sebab mungkin dia nervous dan sebagainya. Okay, so dia ada maksudnya kecewa ataupun dia self-soothing. Katakanlah interviewer itu kata, okay, minta maaf, saya tak dapat memberi job ni kepada anda. Tiba kata, tak apalah. So dia menunjukkan itu adalah menunjukkan kecewa. Okay, cross arm. Ini saya kata tadi, cross arm. Maksudnya dia berpeluk tubuh. Tak selesa, menolak ataupun tertutup untuk berkomunikasi dengan anda. Okay, so ini isyarat tangan dan badan. So next. Baik, apakah ciri-ciri orang yang tak selesa dengan kita? Dia ada blocking tangan ataupun blocking kaki silang. Okay, itu menunjukkan bahawa dia tak selesa. Dia mengalihkan pandangan, tengah bercakap, dia tengok sana, dia tengok sini, tengok orang lalu. Okay, gigit bibir. So dia rasa macam bila nak habis. Berkerut-kerut ataupun pejam mata ataupun mengalihkan badan. So bila kita nampak body language yang kita boleh decode daripada orang yang ini, menunjukkan bahawa orang itu tak selesa dengan kita. So bagaimana kita nak selesakan dengan orang adalah next, dengan ciri-ciri yang perlu kita lakukan adalah kecilkan ruang. Katakanlah kita bila bercakap, ruang tu besar, so kita rapat dengan dia. Okay, ataupun orang tu rapat dengan kita. Dia menunjukkan minat dengan kita. Katakan sembang jauh-jauh ni, katakan kat seminar kan, sembang 2-3 row ni. Daripada mana. Tiba-tiba dia datang dekat kita. Maksudnya dia berminat nak tahu lebih lanjut dengan dia, tentang diri kita dan kita pun tunjuk minat dengan dia. So terbuka dan tiada blocking, mendengar dengan minat, dia ada kontak mata, maksudnya dia memandang kita, tadi dia mengalih pandangan. Jadi dia memandang kita dan ada anak mata tu nampak bright, nampak besar. So, bila nampak besar tu macam, so nampak besar kat situ. Dan dia akan senyum dan ketawa. Ingat ya, senyum dan ketawa, kalau senyum macam tu, senyum yang tak ikhlas lah. Tapi kalau senyum, betul, ya. So menunjukkan dia ikhlas. So sebenarnya, kita pula pukul 11.05. Ini pun adalah akhir slide saya. So sebenarnya saya nak cakap body language ni sebenarnya dia ada banyak lagi tuan-tuan perempuan. Cuma saya tak sempat nak cover semua sebab masa kita terhad. Dan belajar body language ni adalah untuk kita melihat dunia luar dalam bentuk 3D. Bila 3D maksudnya bila kita nampak kita faham dia. Bila kita nampak kita faham dia. So bila nampak 3D itulah sebenarnya best bila kita tahu tentang body language. Bila kita berkomunikasi dengan orang, sekurang-kurangnya kita tak rasa kita membosankan orang. Dan kita akan mengetahui apa yang boleh kita improve body language kita supaya orang okey dengan kita. Kita bukan nak suruh orang suka dengan kita sebab suka dia kadang-kadang sebabkan oleh personality, karakter. Tapi orang suka dengan apa yang kita nak sampaikan. Sebab sebagai seorang leader, penting ada body language sebagai seorang yang berkarisma untuk orang suka dengan kita. Not karakter, not personality. Dia adalah body language. So saya rasa next slide saya adalah yang terakhir, dah tak ada dah. So saya rasa itu sahaja yang sempat saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Masa sangat kram, tapi saya harap dengan perkongsian sedikit tentang body language, tentang isyarat mata, mulut, tangan itu mungkin boleh digunakan di dalam komunikasi-komunikasi seharian tuan-tuan perempuan. Lakukan, orang kata sebab saya tak boleh nak cover sampai kaki, cukuplah setakat itu sahaja yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan dan sebagainya. Dan saya rasa sekiranya tuan-tuan perempuan kalau kata ada soalan nak tanya ke, saya tak tahu sempat ke tak kat sini, ataupun maybe boleh berhubung dengan admin dan admin akan boleh sampaikan kepada saya dan sebagainya. So saya rasa saya kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Aziz atas perkongsian yang kalau saya sendiri tu memang jelas, faham dan padat pada pagi ini berkenaan dengan seni memahami bahasa badan dalam komunikasi. Jadi tadi bermula dengan niat seperti yang disampaikan oleh Cik Aziz, ilmu ini untuk diriku, untuk kebaikanku dengan izinmu. Betul Cik Aziz Jadi kalau kita dapat ringkaskan pada hari ini, bahasa badan mempunyai seni yang tersendiri dan merupakan sebahagian daripada kesantunan berbahasa dan juga cara kita berbudi bahasa. Saya petikkan sedikitlah Cik Aziz daripada pantun yang pada ketika itu semasa program Wacana Maya pada tahun 2020. Saya tertarik dengan pantun tersebut, jadi saya petik daripada pantun tersebut antaranya lah anak merak kampung Cina singgah berhenti kepala titi, emas perak kebesaran dunia, indah bahasa, indah pekerti. Jadi rasanya kita di penghujung webinar kita, jadi saya masih lagi buka ruang dan peluang kepada rakan-rakan yang hadir pada pagi ni. Jika ada soalan mungkin satu saya boleh bacakan dan mungkin dijawab oleh Cik penceramah kita pada pagi ini. Mungkin yang lain akan dijawab melalui platform yang secara mungkin personal message kepada Cik Aziz. Adakah soalan-soalan yang mungkin daripada rakan-rakan sahabat kita Maria tadi daripada rakan-rakan kita selama 1 jam bersiaran kita pada pagi ini dan responnya bagus saya lihat rakan-rakan kita pada pagi ini. Adakah soalan mungkin kalau saya terlepas ke Puan Aina, kalau ada soalan dekat sini ke? Okey, baiklah, jikalau tiada soalan, saya mohon kepada rakan-rakan semua, kita ada sesi bergambar pada pagi ni. Dekat laluan, Ya, Puan Aina, ya. ada soalan di ruangan komen. Okey, so kalau saya nampak sini daripada Puan Norita, mungkin satu soalan Cik Aziz. Sebelum tu, sebelum kita ke sesi bergambar dan juga kepada rakan-rakan yang hadir, bolehlah isi form kehadiran. Okey, soalan dia ialah adakah komen secara lisan ataupun bicara badan yang lebih jujur? Adakah komen secara lisan atau bicara badan yang lebih jujur? Okey, baik. Saya jawab untuk kedua-duanya terus secara direct kepada Puan Norita dan juga Puan Norintan. Kalau macam yang saya kata tadi, 55% bahasa badan adalah sebenarnya yang lebih jelas untuk disampaikan mesej tu. Jadi antara lisan dan juga bukan lisan, body language adalah sebenarnya yang lebih mempamerkan mesej yang sebenar di dalam diri kita. Jadi saya boleh katakan yang body language, dia lisan tu boleh diubah-ubah. Jadi body language tu yang sebenarnya untuk congruent, tallykan dengan apa yang dikatakan. Dan macam nak bezakan decode dengan prasangka bila mana kita memahami ilmu body language. Bila kita faham body language macam mana, memahami macam mana senyum dan semua mata dan sebagainya, barulah kita tak salah decode, tak salah prasangka dan decode orang lain. So pentingnya belajar dahulu baru kita boleh decode. Kalau tak ada ilmu tu jangan biasa-biasa lah, sebab takut nanti salah tafsiran, nanti dia akan memberi salah persepsi dan juga kita akan memberi orang kata input yang salah kepada orang lain. Baik, jadi 55% Cik Aziz tadi kalau dari segi komunikasi ataupun daripada body language sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. Jikalau ada soalan yang mungkin saya terlepas pandang yang tidak dijawab oleh Cik Aziz penceramah kita, so boleh saja Cik Aziz, kalau rakan-rakan yang nak bertanya boleh terus kepada urus setiap program dan insyaAllah Cik Aziz akan bantu jawabkan. Jadi sebelum saya akhiri webinar pada pagi ini, mohon untuk rakan-rakan yang mana boleh untuk buka kamera, silakan dipersilakan untuk buka kamera sebab kita akan ada sesi bergambar Puan Aina. Puan Aina ke yang akan ni bantu? Ya, boleh. Nanti saya tangkapkan gambar. Okey. Mana-mana yang ada kamera boleh buka kamera. Okey.
Okey, baik. Saya ambil yang ada ni dulu. Okey, dalam kiraan 1, 2 dan 3. Okey. Sabar sampai sekali lagi. Okey. Di dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Aina. Baiklah, selesai saja sesi bergambar, maka kita berada di penghujung webinar. Andai kata tersilap kata daripada saya maupun terhadap bicara, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan kepada semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala hilaf itu dari saya sendiri. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rakan-rakan semua di webinar yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Cik Aziz atas perkongsian pada pagi ni. Ya, sama-sama. Boleh saya berdarah ya? Boleh, Ya, alhamdulillah. terima kasih. Terima kasih Encik Kut. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kepada rakan-rakan yang masih ada dalam ni, jangan lupa untuk isi kehadiran telah dikongsikan di bahagian ruangan chat. Okey, sama-sama semua.